3 kitab membicarakan tajuk makruh di dalam solat. Jadi kita telah baca pada bulan lepas makruh dalam solat. Kita sambung lagi. Sambung lagi dia kata dan makruh menguap. Kita dah baca dah tu makruh menguap. Ada lagi hadis, beberapa hadis tentang makruh menguap. Kita sambung lagi juga masih lagi dalam makruh menguap. Jadi makruh menguap dalam sembahyang. Menguap dalam sembahyang. Dan sunat menahani menguap itu, sunat menahani. Sunat tahan menguap itu dengan kadar sekuasa kita tahan menguap tadi. Kadar sekuasa kita nak tahan menguap tu. Kerana makruh menguap di dalam solat. Tu sunat tahan menguap tadi. Kerana ketika menguap itu syaitan menunggu masa untuk masuk ke dalam mulut seseorang hamba, seseorang manusia tu. Iza tasaba ahadukum, apabila menguap seseorang fi solati, dalam sembahyang atau di luar sembahyang, falyumsik, adalah ia tutup, ia tahan, dia tutup biadihi, dengan tangannya. Kerana ada fihi fa inna syaitan, jikalau dia tak tahan, dia tak tutup mulut dia, fa inna syaitan yadkhulu, syaitan akan masuk dalam diri dia. Ketika menguap tu syaitan akan masuk. Syaitan akan masuk ke dalam diri seseorang ketika dia sedang menguap, sama ada di dalam sembahyang atau di luar sembahyang. Maka tutupilah kamu ketika menguap tadi, sama ada dengan zahir tapak tangan atau belakang tapak tangan. Boleh dua-dualah. Tangan kanan atau tangan kiri, depan pun boleh, belakang pun boleh. Tutupilah ketika kamu menguap. Lepas tu hadis yang kedua, tu hadis yang pertama, yang kedua, iza tasa'aba ahadukum, apabila seseorang itu menguap, wa huwa fi shalah, dia sedang sembahyang, fayarudduhu, hendaklah ditahannya, manis tata'a, sekuasa-kuasa dia tahan menguap tadi. Fa inna ahadukum, apabila menguap seseorang, qala ahad, keluar perkataan pula, dahaka syaitan minhu, sangat suka syaitan akan orang yang menguap, yang keluarkan suara, dia keluar suara masa dia menguap tadi. Tu syaitan sangat suka. Jadi masa tu jadi dia keluar daripada ma'adah sebelah dalam, daripada perut mai dada keluar ni, dia panggil keluar tidak elok, kalau dia keluar tu makanan, dia keluar makanan daripada perut, dia keluar. Kalau dia puasa di bulan Ramadan, batal lah, dia kira macam muntah kembali, batal, dia keluar balik, batal. Kalau mazhab lain, keluar daripada perut mari ikut dada, keluar tekuk macam kita kata sedawa, batal air sembahyang. Dia yang duduk dalam perut, dia keluar dekat bawah kentut, batal. Keluar dekat atas, batal juga. Keluar dekat mulut, dia kira sedawa, batal. Tiup, tak boleh. Rasulullah tegah kita tiup pada makanan, air yang panas, nasi yang panas, kita tiup dah tak boleh. Kerana wap mulut kita tu adalah datangi berbahaya, tak elok. Wap daripada mulut tu, tak boleh tiup makanan tadi, sesuatu benda tadi yang panas tu tak boleh tiup. Dan juga tak boleh kita bakar. Bakar binatang, misalnya semut ke, kan kita pun bakar dia. Tak boleh bakar. Itu antara perkara yang kita tahu yang dilarang tadi. Bakar binatang hidup-hidup, misalnya bakar tikus, bakar semut, bakar ular, dia bakar. Itu tak boleh. Itu tegahan membakar secara hidup binatang tadi. Kerana yang bakar ialah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Bakar api neraka sana, kita tidak boleh bakarlah. Nak bakar orang ke tu tak boleh. Binatang ke, nak bakar tumbuh-tumbuhan ke apa semua, tu ditegah bakar tadi. Pembakaran tu hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang membakar. Tapi kacau makanan tu lain lah. Kita nak masak ikan bakar tu lain, kita nak makan tu lain.
nak cerita bakar dengan nasbah, nak membunuh, nak membuat jahat, tak boleh secara pembakaran. Pembakaran, bakar hutan, bakar binatang, bakar manusia, bakar binatang berbisa. Itu antara tegahan, tegahan membakar. Waktu tegahan tiup, meniup tadi. Itu tegahan. Itu amalan yang ditegah, yang perlu kita tahu. Dan makruh berdiri sebelah kaki ketika di dalam solat. Tu dia berdiri sebelah kaki ataupun berjinjing. Sebelah kaki rapat, sebelah kaki itu jinjing. Tu makruh. Jadi berdiri itu di atas dua kaki, tekan dua kaki. Wa yu'khazu bin nawasi wal aqdam, berdiri tegak dengan dua kaki tetap. Dua kaki itu tak wal aqdam. Wa yu'khazu tetap ya bin nawasi, dengan dia tekan, wa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam, dua aqdam, tapak kaki dia tegak dan tidak berubah. Dia duduk diam tu tak berubah. Daripada mula dia takbir, dia rokok, dia sujud, dia duduk tahiyat akhir, duduk kaki dia macam tu lah. Luah dia sekadar sejengkal untuk laki-laki, satu tapak tangan untuk perempuan. Dia berdiri, bila nak rokok dia tarik kaki, tak boleh. Dia berdiri sejengkal. Bila dia nak rokok, masuk dalam. Bila nak sujud, masuk dalam. Makin sempit, tak boleh. Bila dia berdiri, dia buka balik. Bila rokok, masuk dalam. Bila nak sujud, masuk dalam. Lalu sekali rapat. Dan makruh merapatkan dua belah kaki ketika sujud ataupun berdiri. Rapat tu makruh. Masuk dekat rapat, tak boleh. Lelaki ke perempuan ke, ketika solat tidak boleh kaki tu rapat. Ketika sujud rapat kaki dia. Rapat. Kalau akad tak boleh lah, batal lah kalau akad. Dia sujud, kaki jari tu naik akad gitu, tak boleh. Ketika sujud wajib dua jari kaki, mesti dua perut jari kaki kena pada hamparan sejadah, kena pada bumi yang kita sujud tadi. Tu dia kena sujud dengan dua perut jari kaki. Dengan dua perut jari kaki dia sujud. Sujud gitu deh. Kalau sujud dengan kuku tak boleh sujud gini. Sujud gitu. Tu salah lah. Salah sujud gitu. Dia sujud jadi macam ni kaki dia. Okay, kita dah baca dah tu kan tajuk yang lepas tu. Dia kena sujud di atas dua perut jari kaki. Yang lepas kan kita baca ada tajuk yang lepas tu, hendaklah sujud ia di atas dua perut jari kaki. Kalau tidak tak capai lah. Kalau dia macam berjinjing gitu, kena tapi macam berjinjing gitu, kena sebelah ke, tu makruh lah. Kalau naik dua-dua batal lah. Naik dua-dua kaki dia tak boleh dia rapatkan, tak boleh rapat. Tu kerana tak boleh atas sebelah rapat, bergerak apa semua tu. Dia bergerak tu kerana amalan tersebut boleh menghilangkan khusyuk. Amalan tadilah bergerak tu. Bergerak lagi dan makruh menyimpul rambut ketika sedang solat. Menyimpul rambut dan mengubah kain. Ubah kain lah, duk baiki kain ketika sedang solat. Kunci serban, duk main kain serban tengah solat. Menyingsing tangan lengan baju, lising lipat lengan baju. Dia tengah solat lipat lengan baju. Tengah solat gini kan, dia tengah solat macam ni, lipat lengan baju. Tu tengok lipat lengan baju boleh lipat gitu, tapi tak lipat tu boleh tapi makruh lah. Maksudnya lipat lengan baju, makruh. Melipat lengan baju atau kaki baju. Kaki baju maksudnya kita pakai baju kat bawah tu. Kat bawah tu kita pun tarik naik, tarik turun. Kadang-kadang pakai jubah, bila nak sujud tarik naik. Dia pakai jubah panjang sampai bawah. Bila dia nak sujud dia tarik naik. Dia jubah kan pakai seluar, dalam seluar. Jubah dia tu bila lutut dia jadi macam tegang. Kain jubah tu tegang, dia pun tarik naik. Tu tak boleh. Tarik naik jubah. Ataupun ejah kain pelekat, kain. Dia tu membaiki kain. Maksudnya kain pelekat tu dia nak sujud dia tarik. Orang laki-laki kan tarik kanan kiri. Sebab kain pelekat kita dia jadi kadah itu.
tarik sak nak sujud, nak rokok tarik, sujud tarik. Makruh ia menarik kain tadi, membaiki kain ketika sedang solat. Makruh. Menyingsing dengan baju, makruh membalikkan rambut. Dan nak sujud dia tak pakai kopiah, dia pun tarik tangan dia sak dia akan naik balik ke rambut dia. Makruh juga. Dia tak pakai kopiah, tak pakai songkok. Jadi kalau dia sujud di atas rambut batal. Dia sujud rambut batal. Orang laki-laki tak pakai kopiah nak semayang. Tu semayang pergi dengan pakaian tu lah. Ngatak mandinya, pakai seluar bekerjanya, semayang Jumaat, kopiah tak pakai, tak bersedianya. Semayang Jumaat tu yang besar semayang ni. Semayang seminggu sekali, wajib. Semayang yang wajib, keperduan kepada kita. Perdu tu pula kena dengan khutbahnya 40 orangnya. Kalau kita kata semayang perdu ni, semayang 5 waktu perdu. Tidaklah kata sampai tahap dengan khutbah. Tetapi pergi semayang tu lebih kurang saja. Nabi kata pakaian yang cantik pada hari Jumaat, pakaian yang bersih, pakai minyak wangi, sembahyang berada di sah depan. Tu cantik kita nak semayang. Dia mari pakai yang bekerja dengan mandi subuh tadi, masuk tandah dia tahu berapa kali, pagi masuk dah, nak mari semayang Jumaat masuk pula pakai tu lah. Tak tahu lah masuk tandah lagi mana, masuk ke tandah berdiri, kencing berdiri masuk tandah pakai seluar, kencing berdiri, air mencik kena dekat mangkuk tandah, kena dekat betih, kena dekat seluar kain dia kencing tu kencing. Allahu Akbar. Pergi semayang Jumaat berlebih kurang sahaja. Tapi kalau orang tempatan, insya-Allah dia duduk di sini, dia semayang di sini, insya-Allah cantiklah. Yang biasa terjadi, dia kerja di Kuala Lumpur, dia tak balik. Tu jadi macam tu. Sembahyang dia sangat tidak cantik, tidak elok. Tapi orang tempatan alhamdulillah semayang datang dengan pakaian jubah, kain pelekat, baju Melayu, mari sembahyang dengan cantik, dengan sempurna, insya-Allah. Insya-Allah sembahyang yang betul lah yang kita punya. Yang kita rusainya yang bekerja. Dia tak ambil berat, dia sembahyang lebih kurang sahaja. Ni yang kita khawatirlah keadaan. Lepas tu mari-mari tidur selalu dah letih. Kerja dah sehari dah letih. Nak sampai dekat kedai pula bau makan. Orang duduk nak azan dia makan. Dia kata baru 12.30, boleh lagi. Azan pukul 1. Dah lagi bila dah kenyang, ngantuk lah. Mari-mari duduk tidur selalu dah. Tok Imam baru assalamualaikum, dia tidur dah. Tidur dah. Lepas tak boleh dikira sebagai ahli Jumaat. Barang siapa tidur, barang siapa ada kekotoran, contoh semayang dia tak sah, yang kotor dia, yang kencing tu, tidur ataupun tak dengar khutbah atau masuk lewat khutbah duk baca dah, semua terkeluar. Dia tak boleh dikira sebagai ahli Jumaat, tak boleh dinilai sebagai bilangan. Kena betul-betul yang dapat solat Jumaat tu. Nanti kita belajar tajuk solat Jumaat ada di depan nanti. Solat Jumaat kita tengok macam bagaimana solat Jumaat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solat Jumaat tu dia ada mualat, kita kena jaga mualat solat Jumaat. Kalau sembahyang ada mualat Fatihah kena jaga, mualat at-tahiyah, baca at-tahiyah tu ada mualat. Lepas tu mualat azan, mualat iqamat. Tak betul mualat batal. Kalau menyalahi sedikit makruh. Kita salah tu sedikit mualat makruh. Salah tu banyak batal. Mualat. Apa dia mualat? Mualat ialah berturut-turut. Mualat artinya selepas satu perkara mualat. Contoh baca surah Al-Fatihah kena ada mualat. Maksudnya lepas satu ayat terus baca satu ayat sampai di waladdallin, sampai akhir. Dia tak boleh berhenti. Contoh bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh tu. Dia berhenti lama antara satu ayat dengan satu ayat, dia putus mualat. Baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Putus mualatnya. Dia berhenti sekadar mengambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alham. Macam tu iman kita betul dah tu. Terus habis satu ayat sampai habis. Tu betul dia panggil mualat.
Mualat tu artinya berturut-turut. Selepas iqamat, mualat sembahyang. Maksudnya lepas iqamat terus takbir. Itu mualat. Lepas saja iqamat takbir selalu. Tapi saja iqamat la ilaha illallah. Kalau mazhab lain doa pun tak boleh. Doa tak boleh juga, tak boleh. La ilaha illallah. Yang iqamat last tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Itu mualat. Tak, kalau doa pun kita kata sunat dibenarkan, bolehlah setakat doa saja. Habis doa saja terus Allahu Akbar. Itu mualat. Kalau dia bercakap, putus mualat. Lepas iqamat, Tok Imam kata luruskan saf. Tak boleh. Luruskan saf, rapatkan saf, matikan telefon bimbit anda. Tak boleh dia bercakap, putuslah. Dia tak boleh bercakap. Lepas tu baca qul a'udzu birabbin nas. Tok Imam, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Putus mualat. Mualat waktu kita belajar nanti depan ni ada tajuk solat berjemaah. Putus mualat apabila selepas iqamat ada amalan yang lain. Tidak takbir terus. Tidak takbir selalu. Nabi sembahyang, Nabi betulkan saf, Nabi beritahu sebelum iqamat. Sebelum iqamat sahabat semua duduk atas saf. Betulkan saf. Iqamat dak lagi. Betul semua saf, duduk cantik saf pertama. Saf kedua betul. Penuh saf kedua, saf pertama penuh, saf kedua penuh, cantik apa semua. Bila iqamat? Iqamat bila? Bila iqamat semua dah cantik atas saf belakang dah. Habis saja iqamat, dia tak boleh berdiri bila seorang sahaja berdiri. Dia hukum dia iqamat ni bila seorang saja berdiri. Tidak boleh makmum berdiri. Semua makmum dah atas saf. Habis saja iqamat, makmum semua bangun dengan segera. Tok Imam pun takbir Allahu Akbar. Tak ada kata betulkan sah semua, tak ada. Betulkan sah sebelum iqamat. Dia duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal. Bila sah tu kita kena duduk tahiyat awal. Jadi semua di kalangan kita tu rapat, paha rapat. Bila kita berdiri, kita duduk di tempat kita. Tak ambil tempat orang. Sebab masa duduk tu tahiyat awal rapat. Sebelum tak ada PKP lah, tak ada PKP sekarang ni tak boleh lah nak contoh. Jadi contoh dia rapat. Bila kita berdiri, kita ambil tempat kita. Berdiri je cantik. Sah dah buat sebelum. Baca istighfar, baca qul huwallah, baca qul a'udzu birabbin nas, betulkan sah sebelum iqamat. Lepas tu beritahu kepada Bilal iqamat. Masuknya waktu iqamat dengan izin imam. Bukan bila mari iqamat gitu. Masuknya waktu azan kerana masuknya waktu solat. Masuknya iqamat dengan izin imam. Bukan dengan tok bila pandai-pandai mari iqamat, tak boleh. Masuknya waktu iqamat dengan izin imam. Imam berizin. Dia kata silakan Bilal iqamat. Baru iqamat. Masuknya iqamat melalui izin imam. Bukan kerana kuasa Bilal, bukan. Bilal iqamat, tok imam tak ada. Bila iqamat, Tok Iman sakit perut. Sakit perut. Tok Iman nombor 2 tak mari balik kampung cuti. Balik habis ni PKP buka, balik semua. Lepas tu tak ada. Tok Iman kata pergi tandah. Bererti nak iqamat kena izin imam. Tapi tempat kita boleh dah lah, tak izin pun tak apa, kita kena dah. Kita tengok Tok Bila tengok Tok Imam ada, boleh lah tu. Ataupun dengan Tok Imam angguk, Tok Imam reda, ataupun dia berpaling Tok Imam ada dekat saf yang kedua, boleh lah tu. Dikira lah. Dikira tu. Longgar lah jugalah. Tidaklah macam tadi lah longgar. Tapi dalam kitab beritahu tegas, saya yang longgar ni. Nanti buka tajuk dia. Masuk iqamat dengan izin imam. Tu tajuk dia. Tajuk sembahyang berjemaah. Masuknya iqamat dengan memberi izin oleh imam, sama ada dengan bersuara atau memberi isyarat supaya iqamat. Tu. Tapi kita longgarkan lagi. Kalau dia tengok Tok Imam ada, Tok Imam dah siap dah, boleh lah tu. Boleh lah tu. Kita dia buat di suara kita betul dah lah. Cuma kesalahannya ialah tak duduk di saf. Tak duduk di saf. Dia kata apabila makmum tidak duduk di saf bertaburan, ketika tu kena berdiri lebih awal lah. Kena diri betul dah kita di awal. Bila dia tidak duduk di saf, kalau tak berdiri awal, dia nak ejah tak sempat. Bila dia dah habis iqamat, dia akan baru datang. Dia tak sempat. Maka kalaulah tidak duduk di atas saf, maka kena berdiri lebih awal. Syarat dia berubah.
Yang terbaik cara yang Nabi buat ialah semua duduk atas sah yang pertama penuh cantik, sah kedua penuh cantik, yang perempuan penuh duduk elok dah semua, baru iqamat. Bila iqamat mereka bangun cantik dah sempurna. Tapi oleh kerana tempat kita di mana-mana, bila Bilal iqamat makmum bertaburan, tak ikut sunnah, tu bangunlah, berdirilah. Tak boleh duduk tu pula. Tak boleh duduk. Dia kata kalau duduk dia datang tak sempat. Ketika tu berdiri dah terkeluar daripada sunnah lah tu. Cuma nak mengambil takbiratul ihram ula, tu imam. Tu dia panggil mualat. Kalau dah tu imam buat pengumuman, tu imam bercakap, mualat putus, kena buat iqamat yang baru. Iqamat yang baru. Mualat dah putus. Tu kena tahu lah tu. Selepas iqamat kena takbir dengan segera. Habis dah iqamat, tu imam Allahu akbar. Takbir dengan segera. Begitu juga dengan solat Jumaat. Solat Jumaat. Selepas habis saja khutbah yang pertama, dia duduk. Dia duduk, dia tak boleh duduk lama. Kadar dia membaca Qul huwallahu ahad. Kadar dia baca surah Al-Ikhlas. Dia bangun berdiri, dia baca khutbah yang kedua. Habis saja khutbah di atas mimbar, sebelum turun di atas mimbar, Bilal kena iqamat ketika imam berada di atas mimbar. Bila tidak boleh iqamat ketika tok imam turun, tak boleh. Tok imam turun sampai bawah baru iqamat. Itu langgar sunnah. Itu terlanggar sunnah. Sunnah ialah ketika masih berada di atas mimbar, ketika tu Bilal iqamat. Bila tok imam turun sampai dia turun tu kan, nak letak tongkat duk qamat tu, masa tu qamat sedang berjalan. Bila dia turun sampai dekat sejadah imam, iqamat pun habis. Jadi masa dia tidak buang ikut dan dah. Kalau dia turun dah kosong, masa kosong. Dia turun bila duduk diam. Dia turun ada dekat sejadah, bila duduk diam, tak qamat. Dia ambil mic buat pengumuman. Lagi salah, lagi salah. Sembahyang fardu Jumaat, sembahyang fardu 5 waktu tak boleh buat pengumuman. Dia nak buat pengumuman sebelum iqamat, sebelum khutbah. Selepas tu tak boleh dah buat pengumuman. Lepas sembahyang Jumaat nanti kita akan buat solat hajat, tolak covid. Aduh, buat pengumuman pula dah. Matikan telefon bimbit anda, buat pengumuman selepas solat Jumaat. Ini satu kesalahan. Lepas solat fardu pun sama. Solat fardu lepas qamat ambil mic. Kita akan buat solat hajat selepas solat isyak nanti. Tak boleh. Tak boleh buat pengumuman, tak boleh. Buat pengumuman sebelum iqamat. Buat pengumuman selepas sembahyang isyak nanti kita akan buat solat hajat. Apa tu ada jamuan daripada sahabat kita, nama sekian-sekian. Sudah okey, saf naik depan semua. Nombor saf kedua naik. Dah siap semua dah. Iqamat. Bagi dekat Bilal iqamat. Tu imam bercakap sebelum iqamat. Lepas bercakap habis, bagi kat Bilal iqamat. Dia duduk atas dah. Tu imam dah atas dah tu betul. Tu imam dekat sejadah. Ni tu imam duk mana cari? Tu imam mana tu? Tu imam mana? Oh, ada tak ada ni. Tu bila buat pengumuman, sepatut tu imam. Tertukar kesalahan dia. Tapi bukan surau ni lah, surau lain. Surau lain. Dia tengok cantik dah sini, tak ada masalah. Kita tengok cuma sebagai keilmuan lah. Penerangan sebagai ilmuwan kepada kita. Takut-takut ada terbuat benda tadi. Jadi jaga pergerakan di dalam solat, tidak bergerak. Dari segi sising baju pun tak buat, ejah kopiah pun dia tak buat, apa semua tak buat, supaya solat tadi mendatangi khusyuk ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk dapat khusyuk, apabila dia ready solat tadi, dia tengok tempat sujud, tangan dia tak bergerak, dia tak bermain apa-apa, ketika tu khusyuk datang. Dia datang sebab dia memberi tempuan. Ketika sedang solat memberi tempuan, khusyuk itu datang. Tujuannya supaya ia dapat khusyuk di dalam solat. Khusyuk tu dapat. Kalau tidak, dia tak bermain. Dia dah main jam dia, pusing dia punya cincin. Lepas tu dia bergerak tapi tidaklah batal. Dia gerak dia tak batal lah. Dia pusing cincin, pusing jam, lipat baju tak batal. Sebab dia lipat macam tu. Sikit-sikit tak batal. Tetapi makruh kelakuan solatnya. Makruh. Ada orang tanya soalan, dia kata, Ustaz, makruh atau haram? Seseorang yang sembahyang, dia baca kuat. Dia baca kuat, dia kata. Dia sembahyang baca kuat. Dan didengari oleh orang sebelahnya. Orang sebelah dia dengar. Sebab semuanya baca kuat. Sesama makmum lah.
makruh ke haram? Dia tanya. Jawab dia makruh. Kalau dia baca at-tahiyat, dia baca Fatihah, baca at-tahiyat, baca subhana rabbil azim dan sebagainya, orang sebelah dia dengar. Jawab dia makruh. Tetapi kalau orang sebelahnya terganggu, dia baca tu terganggu orang sebelah dia, maka bacaannya tadi adalah haram. Bacaan dia haram. Dia menjadi haram apabila orang sebelah tu terganggu. Kalau orang sebelah tu dengar tapi tak terganggu, makruh. Tapi kalau dengar sikit-sikit, dimaafkanlah. Baca tu sikit-sikit dengan macam terkeluar makrak syin, asyhadu, sikitlah keluar. Aku masuk asyhadu. Yang lain tak dengar. Dengar di makrak syin asyhadu. Lepas tu pergi pula makrak dak sikit. Sikit tu dimaafkanlah. Sedikit terkeluar makrak ketika baca Fatihah, ketika baca at-tahiyat, dimaafkanlah sedikit. Tapi kalau dengar semua daripada awal at-tahiyat sampai habis, dengar baca at-tahiyat perlahan tu, dengar semua, baca at-tahiyatul mubarakatus salawat, dengar semua satu-satu, makruh. Tapi kalau terganggu sampai di asyhadu, kita asyhadu, dia asyhadu, sama asyhadu kan, baca asyhadu ni sampai situ kita cepat sikit. Kita cepat sikitlah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an, dia mari asyhadu an la ilaha illallah. Kita kata aku asyhadu anna muhammadan, aku asyhadu an la ilaha illallah. Kita keliru. Keliru dia asyhadu. Sebab apa? Dia baca kuat. Dia baca kuat tadi, kita terkeliru sudah. Kita mengulang, tak boleh mengulang. Tak boleh ulang. Tidak boleh mengulang surah Al-Fatihah, tidak boleh mengulang ayat di dalam surah Al-Fatihah, tidak boleh mengulang ayat tengah-tengah di dalam at-tahiyat. Tak boleh ulang. Kalau kita ulang, dia putus mualaf. Tak boleh ulang. Kita baca ihdinas siratal mustaqim. Lepas tu kita ulang ihdinas siratal mustaqim, putus mualaf. Mualaf Al-Quran tu putus dia. Yang kena baca pergi satu ayat tu putus. Apabila kita ulang. Tu. Ataupun kita bersing, kita bersing iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ataupun bersing, ataupun jawab alhamdulillah, putus, membawa ayat yang lain. Ketika tengah-tengah baca Fatihah putus, kena ulang balik Fatihah tu. Berhenti lama, putus, kena ulang balik. Mengulang ayat, kena ulang balik ayat tadi. Begitu juga dengan at-tahiyat, dia ulang, dah kena ambil balik pada awal. Kira at-tahiyat tu dah putus lah, kena buat at-tahiyat yang baru. Fatihah tu dah putus lah, kena buat Fatihah yang baru. Kecuali sedikit, dimaafkanlah sedikit. Iyyaka na'budu, dia ulang balik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedikit tu boleh lah, dimaafkanlah. Iyyaka na'budu, coba ambil balik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia macam keliru lah sedikit, ada kemaafan lah. Ihdinas siratal mustaqim, ada kemaafan lagi lah sedikit kita kata kesalahannya. Tapi yang cantiknya kita nak daripada awal Fatihah sampai akhir, tidak ada ulang, tidak ada diselangi, tidak ada berhenti lama. Begitu juga dengan at-tahiyat. Baca at-tahiyat tu baca dengan cantik, baca dengan betul. Kata Ibnu Abbas, dia kata allamana Rasulullah SAW, Rasulullah telah mengajar kami at-tasyahudah, membaca tasyahud awal dan tasyahud akhir, kama yu'allimuna suratul Quran. Nabi ajar kami sebagaimana membaca surah di dalam Al-Quran. Baca at-tahiyat ni kena baca dia serupa dengan baca surah di dalam Al-Quran. Serupa baca Fatihah lah, baca at-tahiyat tu. Nabi mengajar kami membaca tasyahud awal dan tasyahud akhir seperti Nabi ajar kami, sebagaimana Nabi ajar kami Al-Quran. Maksudnya kena baca panjang, pendek, dengung, makhraj, kena ada belakang. Baca at-tahiyat tu serupa dengan baca Al-Quran. Jadi at-tahiyat tu ada dua sabdu. Jadi at-tahiyat, ada sabdu atas ta, ada sabdu at-tahiyat. At-tahiyat, baca gitu. Dia panggil, ambil dia punya makhraj dia, siddah dia. Lepas tu asyhadu, urus syin berhamburan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kena dengunglah Muhammadar Rasulullah, dengung. Dia kesalahan dia dalam at-tahiyat tu dua tulah yang paling besar.
at-tahiyya dengan asyhadu. Dua tu paling besar. Yang lain tu kesalahan dia dimaafkan. Sebab at-tahiyya dia 4 kalimah tu dia ada kemaafan. Dia ada at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Yang tengah-tengah tu dia ada 4 memuji Allah ni ada 4. At-tahiyya 1 pujian, at-tahiyyatul mubar 2, salawat 3, thayyibat 4. 4 pujian, 3 ni dimaafkan. 3 dia tak kira. Dia kira 1 ni saja. Kalau kita nak cepat, kita boleh baca at-tahiyyatu lillah. Dah hajadah tu takut terlupa lah. Lama lah dulu lah. Tengok dalam tajuk at-tahiyyah kan. Sebab sekarang ni dia ajar surah lain at-tahiyyah. Baca surah lain at-tahiyyah, dia kata apabila membaca at-tahiyyah boleh baca dengan at-tahiyyatu lillah. Surah ni hajadah. Mungkin tak ingat lah tu. Dia tak ingat ada sekali-sekala ataupun tak mari. Tak mari je mungkinlah masa ajar tu. Tengok dia tulis di sini. At-tahiyyah boleh dibaca dengan ringkas. Boleh baca dengan ringkas. Kita boleh baca dengan at-tahiyyatu lillah. Boleh baca dengan at-tahiyyatu lillah. Katakanlah nak cepat pada hari tu. Jadi nak baca, nak ambil yang wajib lah. Nak ambil yang wajib. Boleh baca dengan, dia kata sini, at-tahiyyatu lillah. Salamu alaika an yuhan nabi wa rasamo lah tu. Sampai akhir sama. Yang tu saja boleh dipotong. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. 4 perkataan ini maksud dia yang baik. Maksud dia Allah, kehadrat Allah, yang segala kata yang baik, segala solat, segala pujian bagimu ya Allah. Jadi boleh ambil satu je. Boleh ambil at-tahiyyatu lillah, cukup. At-tahiyyatu lillah. Jadi at-tahiyyah tu wajib, perkataan tu yang wajibnya. Tu. Tapi jaranglah kita buat lagi tu. Biasanya tak buatlah. Kita baca terus habis. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Baca habis. Nampak macam susah. Terjemah dia senang saja. Puji-pujian Allah. Masa kita baca at-tahiyyah tu, ayat dia tu puji-puji Allah. Tidak susahlah terjemah dia dalam bahasa Melayu tu. Lepas tu mari ayat pula puji Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, assalamu alaina, selawat dan salam ke atas nabi kami. Lepas tu mari pula puji kepada orang Islam seluruhnya. Lepas tu naik saksi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu kena keluarkan makhraj syin. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kena jaga jugalah. Batal at-tahiyyah, batal solat. Solat kita batal lah. At-tahiyyah salah, batal solat. Tu. Sebab dia rukun. Fatihah kena betul-betul baca dengan betul. Hadap guru, dengar, suruh guru tu dengar Fatihah kita. Lepas at-tahiyyah suruh guru dengar. Belajar at-tahiyyah dengan Fatihah sekolah rendah dulu. Duk bawa naik sekolah menengah. Duk bawa naik belajar duduk dalam masyarakat, berkahwin, ada anak, dah sampai peringkat umur 40 tahun, duk bawa at-tahiyyah, Fatihah, hafal sekolah rendah dulu. Ingat bila at-tahiyyah ni? Tak tahulah, ingat-ingat sembahyang dululah. Bererti kita tak ulang depan guru dah lama. Dah lama tak ulang depan guru. Fatihah dengan at-tahiyyah. Rukun kauli wajib. Kena perbaharui. Kita pembaharui kan dalam rumah kita. Lama-lama barang kita tukarlah, baharui. Jadi at-tahiyyah kita kena memperbaharui. Kena ijazah. Kena terima ijazah dengan guru. Fatihah, at-tahiyyah terima ijazah dengan guru. Ada seorang doktor daripada Kota Baru, dia pergi buka klinik dekat Ratong Panjang, dekat kampung saya lah. Ratong Panjang tu kawasan ilmuan lah, kawasan ilmuan di sana. Dia pergi buka klinik dekat tu, kawasan ilmuan tu. Saya pergi klinik dia, saya tanya dia, kata doktor duduk Kota Baru. Kenapa mari buka dekat Kelantan lah, Kelantan, duduk di Kota Baru Kelantan, mari buka klinik di Ratong Panjang. Ni kawasan keilmuan. Ada depan tu sekolah tahfiz 200 pelajar. Depan tu ada pondok. Tepi tu ada sekolah agama. Depan ni rumah kedai. Depan rumah kedai tu dia buka klinik. Saya tanya dia, kenapa buka klinik di sini jauh? Dia kata, saya ni serapan 2 mata. Saya mari sini, tujuan saya nak belajar Al-Quran. Tengok teknik dia. Di atas sini tempat keilmuan, ustaz. Depan klinik tu tahfiz paling besar. Antara yang tertua di dalam Malaysia. Tahfiz yang tertua di Malaysia berada dekat sana. Pelajar ada 200 orang. Orang pakar Quran ramai, ustaz. Lekat masjid tak jauh dengan klinik saya ni, ustaz. Nama dia Masjid Beijing.
Masjid Beijing tu anak tuan guru Haji Abdullah pakar Al-Quran di Malaysia, pakar Quran di Malaysia. Tahfiz Quran, pakar Quran, dan dia juga ceramah dalam radio Kelantan. Tok Imam tu, saya pergi masjid Ustaz belajar dengan dia. Saya mari sini doktor, nama dia Doktor Ramli. Dia doktor, tujuan dia mari sini, dia buku klinik, dia nak belajar ngaji. Allahu Akbar, mari nak belajar ngaji. Buku klinik malam tutup malam maghrib tutup, dia pergi masjid. Lepas tu dekat masjid tu setiap minggu ada kelas baca Al-Quran dengan Tok Imam tu. Siapa saja boleh baca dengan Tok Imam dekat Masjid Beijing. Masjid Beijing tu ada 3 orang Tok Imam, semua tahfiz. Tok Imam tu tahfiz dan pakar Al-Quran, pakar rujuk Tok Imam tu. Pakar rujuk dekat Kelantan. Ayah dia tuan guru Haji Abdullah yang terima anugerah Ma'al Hijrah dulu. Ada sekali pernah terima Ma'al Hijrah di Malaysia. Dia antara yang terawal hafal Al-Quran. Masa saya belajar sekolah rendah, dia dah buka tahfiz dah. Satu-satunya tahfiz di Malaysia. Orang daripada Kuala Lumpur, Selangor semua belajar sana. Pergi belajar di Kota Baru. Dia pergi jadi guru tahfiz di Masjid Mahad Muhammadi Kota Baru. Anak murid ada 7 orang masa tu. Tahun 70-an macam tu lah. 70-an 80-an tu ada 7 orang. Ada anak murid yang 7 orang ni berkembang buka tahfiz dekat Kelantan. Lepas tu daripada luar datang buka tahfiz pula di seluruh buka di Selangor, di Terengganu dan sebagainya. Bila kita tanya dia, anak murid sana. Kita datang dari Selangor, saya tanya, belajar di mana? Di Selangor lah. Dia kata belajar dekat tahfiz Haji Abdullah. Dia lah tu. Haji Abdullah tu dia jadi guru dalam Kelantan. Jadi doktor tu pergi buka klinik kerana nak belajar ngaji Quran. Allahu Akbar, hebatnya dia, bagusnya dia. Nak mai betul Fatihah, nak mai betul At-Tahiyah. Cari guru. Di sana kelas ngaji dia masuk bilik. Kelas ngaji dia bukan macam surau kita. Tok Imam tu dalam bilik. Jadi semua duk baca Quran. Masuk baca Quran. Masuk baca dengan tok guru tu dalam bilik. Dekat Beijing, masjid Beijing, Rata Panjang. Baca depan dia dalam bilik. Lepas tu keluar. Orang lain pula masuk. Ganti. Masuk lah tukar baca. Nak baca apa saja, beritahu dia je. Bagusnya dia. Kalau buat dekat depan, orang tak nak buat dekat depan. Buat dekat depan dia baca. Apa dia? Qul huwallah, tak nak. Ketar gini. Tak nak ustaz, qul huwallah. Boleh benda lain boleh ke? Tak boleh. Qul huwallah paling senang. Tak boleh ustaz, orang lain lah. Suruh Tok Imam. Tok Imam baca dah minggu lepas. Suruh Tok Bilal baca dah. Sekarang ni giliran ahli jemaah ni. Tak nak juga. Sebab malu ustaz. Janganlah tuju-tuju. Kita ustaz orang lain lah pula. Kita nak baca juga tapi minggu depan. Minggu ni tak nak lagi. Tu baca. Minggu depan ustaz saya ambil yang hujung tu. Baca. Tak bersedia lagi. Bila ustaz lah ulang-ulang lagi kami dengar je lah. Ustaz tu ulang masuk isyak. Mari minggu depan. Buat yang dia janji nak baca tu tak mari dah. Dia janji nak baca dengan ustaz minggu depan. Ustaz mari tak ada. Duk mana Pak Mak? Tak mari dah. Dia takut kena baca. Ustaz suruh baca minggu depan. Qul huwallah pun takut. Lagu mana Fatihah? Macam mana At-Tahiyah? Lagilah. Baca At-Tahiyah. Tak hati ustaz tak bersedia lagi. Kita gementar ni depan orang. Kita ingat At-Tahiyah tapi bila orang dengar gementar. Itu kerugian kelas mengaji kita. Bila baca ramai-ramai, ahli jemaah tak mau. Jadi kena buat dalam bilik. Masuk, baca. Keluar, padahal salah pun senyum dia. Senyum. Padahal kena tegur. Bismillah tak lepas dah. Bismillah. Biar bunyi sing tu. Bis. Tak lepas dah bismillah. Masuk alham tak lepas. Alham tak boleh hidup huruf lam. Macam alham tak boleh alham tak lepas. Kita dah baca lama dah. Terlampau pun lama dah salah. Baca alhamdulillah tak boleh. Kita baca alham. Beza alham. Dia baca alhamdulillahi rabbil alamin. Salah. Kena baca alham. Dengar sama. Alham. Tak lepas. Baca tak lepas. Kena tegur. Banyak nak tegur. Keluar senyum. Tengok. Padahal salah. Tapi oleh kerana dalam bilik orang tak tahu. Kena buat kelas macam tu.
Kita kena bijak. AJK surau kena bijak. Kena nak tarik macam mana supaya jemaah kita datang. Kita buat kelas ngaji dia tak mari. Buat kita tak cari. Tu apa yang mereka perlu. Kita lawan dia bijak daripada dia lagi. Begitu. Barulah kita dapat menyampaikan dakwah Islam dengan cara yang baik kepada masyarakat kita. Jadi baca bunyi tadi jadi menyebabkan terganggu, maka dia membawa kepada makruh. Makruh dalam sembahyang. Kalau sampai tahap orang tu dah ganggu, tak boleh nak baca bacaan rukun qauli dia, membawa kepada haram. Itu saja perbezaan dia. Jadi kita tinggal di situ, kita ambil soalan. Ada soalan. Tajuk kita tinggal dulu, mau sambung pada akan datang. Kita ambil soalan, ada sahabat kita tanya soalan. Kita ada catat di sini, dia kata, Ustaz nak tanya soalan. Ketika kita sedang sembahyang sunat, tu bila iqamat. Kita tengok sembahyang sunat, tu bila iqamat. Jadi macam mana Ustaz? Perlu kita batalkan solat kita atau habiskan solat? Dia tengok-tengok sembahyang sunat, tu bila iqamat. Jawab dia, kena batalkan solat sunat. Kena batalkan solat sunat apabila kita khawatir tidak sempat takbiratul ihram imam. Takbiratul ihram ula. Takbiratul ihram ula imam tak sempat, kena batal solat sunat yang sedang dilakukan. Apa dia takbiratul ihram ula? Ialah bila tok imam takbir, sebelum tok imam baca surah Al-Fatihah. Tok imam takbir Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram ula tu ada tu. Makmum ikut, masuk makmum. Tok imam baca wajah tu. Kita jadi makmum masuk Allahu Akbar masuk. Bila tok imam mula baca surah Al-Fatihah, maka takbiratul ihram ula habis. Jadi solat yang kemudian tu solat yang bukan lagi solat yang terbaik, bukan solat yang terawal, terafdal, tidak ada. Dia datang tok imam dia tengah baca Fatihah, dia dah jadi masbuk. Dah mari tok imam baca surah masbuk, tak sempurna lah. Solatnya bukan mendapat yang yang baik, tak ada. Solat yang terbaik ialah dia dapat takbiratul ihram ula bersama imam. Man shalla barang siapa sembahyang la tafutuhu takbiratul ihram ula, tidak luput takbiratul ihram ula bersama dengan imam. Tu dia akan mendapat keampunan dosanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat sembahyang yang mempunyai pahala yang penuh, pahala penuh. Kalau tok imam takbir, tok imam lepas duduk sekejap baca Fatihah, dia baru masuk, dia dah dikira orang yang lewat. Jadi dia tengah sembahyang sunat, dia kena batalkan sembahyang sunat itu kerana keabdalan takbiratul ihram ula mengatasi solat sunat. Cuba tengok beberapa tajuk Abdul Rahman bin Auf dengan Rasulullah menceritakan tentang kelebihan takbiratul ihram ula tu bagaimana. Jadi kita sebagai Bilal, sebagai muazzin, bila kita nak iqamat, kita kena tengok jemaah. Tengok jemaah dulu. Ada tak jemaah yang masih lagi sedang solat, sedang baca tahiyat? Raikan jemaah. Berikan mereka peluang untuk dapat pahala. Kalau kita dah takbir, habislah dia. Dah habis dah. Berikan peluang untuk dia dapat pahala solat sunat, pahala takbiratul ihram ula. Dia panggil dalam solat berjemaah nanti dia panggil ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling hendaklah kamu di kalangan kamu ni saling bantu-membantu, tolong-menolong, berbuat kebajikan di atas yang baik, di atas pahala. Saling tolong-menolong supaya kita dapat pahala. Saling tolong-menolong. Jikalau kamu menjadi imam, ada orang baru masuk, kamu dah nak rokok dah, jangan rokok. Saling bantu-membantu ketika melakukan ibadah. Tunggu supaya dia dapat takbir, barulah kita rokok. Ketika kamu sedang rokok, wahai imam, tiba-tiba terdengar orang baru masuk, jangan kamu iktidal. Tunggu di dalam rokok supaya dia dapat rakaat tu. Ketika kamu berada di tahiyat akhir, dah habis dah nak beri salam, tiba-tiba terdengar orang baru masuk, degai. Assalamualaikum, baru masuk. Kita tahiyat akhir nak habis dah, terdengar baru masuk. Dia pun takbir, Allahu Akbar, terdengar baru masuk. Jangan kamu beri salam, beri peluang kepada dia duduk tahiyat akhir supaya dia dapat solat berjemaah bersama dengan kamu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nabi baca ayat tu dalam tajuk solat berjemaah nanti. Ada beri penerangan tentang itu. Kita sebagai Bilal melihat, memberi peluang dan ruang. Saya lihat di surau ni agak minta maaf lah, tegur sikit lah.
waktu diberi untuk solat sunat tu selalu sempit, selalu kecil, tak boleh tu. Tak boleh kalau tengok baca hadis Nabi. Bagaimana waktu solat sunat rawatib qabliyah dengan masa yang luas diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sahabat. Beri sampai 15 minit kena beri. Kalau semayang zuhur, semayang asar kena seluas-luasnya. Kalau semayang zuhur semayang satu salah. Kalau buat 10 minit salah. Sebab apa? Nabi sembahyang sunat sebelum zuhur, sunat yang panjang 4 rakaat. 2 rakaat Nabi beri salam, Nabi bangun lagi 2 rakaat. Sembahyang sunat sebelum zuhur 4 rakaat. Sembahyang sunat sebelum asar 4 rakaat. Berarti masa dia luas. Kena berilah sampai 15 minit. Kalau maghrib tu bolehlah sebab 2 rakaat sahaja. Sembahyang isyak bolehlah 2 rakaat sahaja. Tak apalah kita ada kelonggaran lagi. Tapi kalau zuhur, kalau asar tak boleh. Ada hadis yang jelas. Rahimallah imra'a salla qabla asran arba'an. Dikasihi oleh Allah orang yang sembahyang sunat sebelum asar 4 rakaat. Dikasihi oleh Allah sembahyang sunat sebelum asar 4 rakaat. Lepas sembahyang 2 rakaat bangun buat 2 lagi. Nak buat tak boleh dah. Jam dah tertekuk dah. Dah habis dah habis. Aduh, habis dah. Kita nak 2 rakaat lagi. Pahala tu di situ kita telah mengurangkan, menafikan hak. Itu kesalahan dia. Jadi saya minta kalau boleh zuhur ngasar apa tak apalah. Kalau tak beri solat lain, walaupun tak ada orang buat, ruang tu kena beri. Tak ada orang buat sebab ruang tu Nabi suruh. Nabi suruh kena beri. Untuk ruang cukup untuk 2 rakaat, bangun buat 2 rakaat lagi. Kena beri peluang untuk zuhur dengan asar. Kena buat mesyuarat tu, buat perbincangan. Tapi dia tak boleh jam dia set dah. 10 minit 10 minit semua. Setiap waktu. Kalau 15 semua setiap waktu. Payah jugalah. Kalau boleh set untuk zuhur dengan asar 15 minit, alhamdulillah cantik. Kita beri ruang yang panjang kepada jemaah kita untuk melaksanakan solat. Jadi saya rasa masa tidak mengizinkan kita catat ada banyak di sini. Makruh pun banyak lagi. InsyaAllah kita sambung perbincangan akan datang. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma zakirna minhuma nasina. Allahumma alimna minhuma jahilna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Taqabbalallah minkum. Bismillah.